Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu secara atas talian. Mudah-mudahan pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus istiqamah yang memperkasakan ibadah kita khususnya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 3 Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita terus bersemangat ya untuk terus istiqamah dalam amal-amal soleh ya yang dapat kita isi. Sementara sekarang ini kita dalam tempoh PKP ya yang berlanjutan, dan Ramadan tahun ini tentunya berbeza dengan Ramadan sebelum daripada ini. Ya, di mana kalau sebelum pada ini kita ke sana kemari, ya, kita bergerak secara bebas. Ya, kita solat tarawih di masjid dan surau yang kita biasa pergi dan kita suka pergi. Namun pada kali ini, ya, Ramadan tahun ini kita kena stay at home, kekal di rumah. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita cuba manfaatkan waktu yang ada. Pastinya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tuan-tuan dan perempuan sidang pendengar sekalian, Ramadan sebagaimana yang kita sedia maklum, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin au wasulsilati syayatin." Wa fi riwayatin, Nabi kata, apabila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan syaitan pula dibelenggu. Ya, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan pula dibelenggu. Allahu akbar. Ya, tuan-tuan sekalian, tidak berlaku pada bulan yang lain. Tidak ada pada bulan yang lain seperti mana kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan itu pula dibelenggu. Ya, tidak ada pada bulan yang lain, tetapi ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan, dia bukan hanya kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, puasa salah satu daripada ibadah yang dituntut, yang difardukan oleh Allah, yang kita kena laksanakan dalam bulan Ramadan. Namun di sana banyak lagi ibadah-ibadah yang lain kita kena buat, yang dituntut, dan ia disyariatkan dalam bulan Ramadan. Pelaksanaannya berlaku dalam bulan Ramadan. Apa lagi tuan-tuan? Antaranya ialah solat sunat tarawih. Ya, solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ini, ya, kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sebut, "Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Siapa yang mendirikan Ramadan, yakni mendirikan malam-malam Ramadan, mendirikan ibadah dalam bulan Ramadan pada malam harinya. Ya, kita solat sunat tarawih, kita solat sunat witir, kita solat sunat apa lagi? Tahajud. Ya, dan yang lain-lain, baca Quran, zikir kita. Dia termasuk dalam kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Nabi kata, siapa-siapa yang menghidupkan Ramadan, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, alhamdulillah, ini kelebihan yang ada, yang dijanjikan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tengok lagi, apa lagi? Bukan saja puasa, ya, yang ni tak makan, tak minum, tetapi kita solat sunat tarawih pada malam harinya. Apa lagi? Dalam bulan Ramadan ini, bila kita puasa, Islam mensyariatkan iftar. Iftar, berbuka puasa. Berbuka puasa dapat pahala, maka segera dalam berbuka kita dapat pahala lain pula. Allahu akbar. Berbuka dapat pahala, segera dalam berbuka dapat pahala lain. Ya, kemudian apa lagi? Sahur. Kita bangun sahur dapat pahala. Kemudian kita lewatkan dalam bersahur dapat pahala lain pula. Ya, ini antara perkara-perkara, ya, kelebihan-kelebihan, janji-janji yang baik, yang menggembirakan ya kita umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa. Lagi apa?
Jangan kita lupa bulan Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan ini sepatutnya kita disibuk-sibukkan dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Ya, Quran turun pada bulan Ramadan. Hudal linnas, Quran turun pada bulan Ramadan. Tujuan Quran turun. Hudal linnas, pertama petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kedua, Quran turun sebagai petunjuk. Al-Quran kitabul hidayah. Al-Quran adalah kitab panduan, ya, petunjuk. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Quran itu adalah keterangan bagi petunjuk. Ya, keterangan bagi petunjuk. Dan yang ketiga, wal furqan, iaitulah sebagai pembeza di antara perkara benar dengan perkara yang salah. Marilah sama-sama kita dalam bulan Ramadan ini. Hari ini kita berada pada, ya, hari ketiga kita menjalani ibadah Ramadan, ibadah puasa kita. Ya, dan kita kena faham puasa ini bukan hanya tak makan, tak minum, ya, dan tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya, bahkan kita kena pergi kepada satu tahap puasa yang berkualiti. Ya, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyebut tahap puasa-puasa, ya, yang ada pada umat ini ada 3 keadaan. Pertama, dia panggil puasa awam. Ya, puasa awam ni dia hanya puasa tak makan, tak minum, dan tak buatlah perkara-perkara, ya, yang membatalkan puasa, ya, seperti bersetubuh pada siang harinya dan yang lain-lain. Ini tahap puasa awam. Ya, puasa tahap yang ketiga. Puasa tahap yang kedua ialah puasa tak makan, tak minum, tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya, tak bersetubuh siang hari di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, yang satu lagi ialah dia puasa juga, ya, mulut lidahnya daripada terlibat ataupun terjerumus dalam perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Dan lebih malang, ya, boleh menghilangkan seluruh pahala puasa, yang ada hanyalah tak makan dan tak minum saja. Ya, maka oleh yang demikian, jaga. Ya, sebab puasa ni dia bukan hanya tak makan, tak minum. Ya, tetapi kita kena jaga mulut kita, kita kena jaga lidah kita, kita kena jaga pendengaran telinga kita, kita kena jaga mata kita daripada melihat benda-benda yang boleh mengurangkan pahala puasa. Ya, di sana Nabi SAW sebut, ya, Nabi kata, man wa kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju' wal atash. Berapa ramai, kata Nabi, orang yang berpuasa mereka tidak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Ya, letih kita, tak makan, tak minum. Ya, nampak rupa wajah zahirnya orang yang berpuasa, tetapi kita hanya letih, penat, dahaga saja kita dapat, namun pahalanya sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, tahap yang pertama, tahap yang paling tinggi ni, yang ni puasa, ya, dipanggil puasa al-khawas. Ya, khawasul khawas. Puasa orang yang apa ni, orang yang ada puasa dengan ilmunya, puasa dengan faham, puasa dengan mengharapkan, ya, pahala yang banyak di sisi Allah, melaksanakan, ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah kita tak makan, tak minum, kita tak buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulut, mata, telinga kita jaga daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Dan satu lagi, hati juga berpuasa. Hati juga berpuasa daripada, ya, bersangka-sangka buruk dengan orang lain. Hati juga berpuasa daripada amalan-amalan yang kita buat, ya, daripada sifat-sifat mazmumah, sifat ujub, sifat riak, sifat takabbur dan yang lain-lain. Ya, sidang penonton sekalian, bulan Ramadan yang kita lalui pada tahun ini, ya, sebagaimana saya katakan tadi bahawa berbeza, ya, dengan bulan Ramadan yang sebelum daripada ini. Walau bagaimanapun, pastinya ada hikmah, ya, bila Allah Ta'ala buat sesuatu itu, dia tidak hanya begitu saja, tetapi pastinya ada hikmah yang banyak, hikmah yang besar. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya ialah hari ini kita banyak masa berada di rumah, ya, bersama dengan isteri dan anak-anak. Maka banyak perkara yang kita boleh buat, yang kita boleh susun. Mudah-mudahan, ya, kita mampu untuk membimbing keluarga kita, ya, membimbing, mendidik keluarga kita. Kalau sebelum ni, ya, mungkin kita memberi alasan kita sibuk, tapi
Ramadan tahun ini dengan berbetulan pula PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini, banyak masa kita di rumah. Maka kualitikan ibadah solat jamaah kita di rumah. Jaga solat jamaah. Kalau solat sunat tarawih kita jaga, solat jamaah lagilah kena jaga. Solat fardu lagilah kena jaga. Kan pelik tuan-tuan sekalian, solat sunat tarawih bukan main kita jaga, tetapi solat fardu kita tak jaga. Kan pelik. Ya. Jangan kita jadi orang yang rugi. Ya, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah Ta'ala janjikan bermacam-macam kelebihan. Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Saya bacakan hadis tadi, bagaimana Nabi SAW menyebut, bila datang bulan Ramadan, pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan pula dibelenggu. Ya, tak berlaku pada bulan yang lain. Berada perkara ini wujud dan ada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan, kita mudah untuk bangun. Ya, bangun malam, bangun sahur, bangun sebab sahur. Berkesempatan dengan kita bangun sahur, tuan-tuan dan puan sekalian, jangan kita lupa solat sunat tahajud. Ya, kalau bulan lain kita bagi alasan agak susah nak bangun dan sebagainya, bulan Ramadan marilah kita mujahadah. Kita mujahadah pada diri kita untuk kita bangun solat sunat tahajud. Ya, kerana Allah Taala ya mahu mengangkat martabat orang-orang ya yang mendekatkan dirinya pada Allah. Firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan sebahagian daripada malam, kata Allah, ya mereka bangun, mereka solat, ya mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka solat tahajud, ya, dan Allah Taala akan meletakkan ya orang-orang yang solat sunat tahajud ini, yang sujud pada Allah ini, kepada satu maqam, satu kedudukan yang terpuji. Ya, man talabal ula sahira layali. Siapa yang menuntut ketinggian di sisi Allah, maka permudah dan ringan-ringankanlah untuk bangun malam, sembahyang malam. Rugi kita bangun sahur. Ya, bangun sahur tapi kita tak bangun tahajud. Ya, apa lagi rugi? Rugi kita solat subuh dengan kita meninggalkan 2 rakaat solat sunat fajar. Ya, ataupun solat sunat subuh. Ya, solat sunat subuh, solat sunat fajar, hak tulalah. Ya, benda yang sama, nama saja berbeza. Ya, rugi kita. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata raka'atal fajri ya khairum minad dunya wa ma fiha. Semayang 2 rakaat solat sunat fajar itu, semayang 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kata Imam An-Nawawi, ya, dunia dan seisinya itu ialah kesenangan dunia. Maka kalau kita nak kesenangan dunia, kita nak kebaikan dunia, kita nak akhirat, kita nak, saya berpesan pada diri saya dan semua kita, sidang penonton, sidang pendengar sekalian, supaya kita jaga solat sunat fajar. Ya, solat sunat fajar, Masya Allah, ya, sangat luar biasa. Ya, rugilah bangun sahur, kemudian kita tak tahajud. Bangun sahur, apatah lagi kalau subuh kita terlepas ya daripada melaksanakan as-salah fi awwali waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Kemudian rugi juga kalau kita bangun sembahyang subuh dengan kita meninggalkan solat sunat fajar. Ya, maka demikian dulu untuk tazkirah pada pagi ini, tazkirah ringkas pada 3 Ramadan, dan insya-Allah saya akan terus ya bersiaran langsung secara di atas talian FB Live ini pada setiap hari ya jam 7 pagi insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaat perkongsian pada pagi ini sikit sebanyak. Ya, mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan berkati kita semua, dan jangan lupa kita doakan ya sesama kita. Sekarang kita ditimpa wabak ya, musibah corona virus ini, ya, COVID-19 ini, kita ya, saya doa, tuan-tuan puan sekalian doa. Apa yang kita nak minta? Mintalah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada bala bencana ini, ya Allah. Dengan datangnya bala bencana ini, susahnya kami. Ya, susahnya kami. Hari ini, tuan-tuan puan sekalian, ya, sayu hati bila kita Ramadan yang kita lalui pada tahun ini, ya, seperti ini. Bayangkan di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Haram orang tidak lagi pergi, ya, hari ini kerana disebabkan wabak ini. Masjid Nabawi, Masjid Nabi tidak lagi diziarahi. Ya, mudah-mudahan
apa yang Allah Ta'ala datangkan ini adalah ujian besar untuk kita semua. Pastinya Allah Ta'ala nak tarbiyah kita semua. Pastinya Allah Ta'ala nak didik kita semua supaya dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita bermuhasabah diri, supaya kita menginsafi diri. Mungkin ada salah saya, mungkin ada salah tuan-tuan, mungkin ada salah kita bersama, sehingga Allah Ta'ala datangkan wabak bencana ini. Kita muhasabah, kita minta ampun pada Allah. Bulan Ramadan ini bulan yang diberkati. Kita pakar-pakar doa. Antara doa yang mustajab ialah doa bidhahiril ghaib. Kita doa dalam keadaan sahabat kita tak tahu kita doa dekat dia. Ya, tuan-tuan doa kat saya doa kat tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengar doa kita dan Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Ramai dah di antara kita yang pergi lebih awal, yang meninggalkan kita. Ya, ada yang meninggal sehari Ramadan, sehari sebelum masuk Ramadan. Ada yang meninggal kemarin, sahabat saya meninggal waktu ambil wudu nak sembahyang maghrib. Ya, semoga Allah merahmati dia dan merahmatilah mereka-mereka yang pergi ya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dan pergi ya dalam keadaan ditimpa wabak ya penyakit COVID-19 ini. Mudah-mudahan mereka syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.